Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita. Hai, apa kabar semua para pelajar? Pernahkah anda bertanya pada diri anda, apakah anda benar-benar belajar? Dari pelbagai ilmu yang kita dapat melalui YouTube, media sosial setiap hari, kita mungkin merasa senang kerana telah mendapat ilmu yang baru. Tetapi apabila kita diminta menjelaskan semula, kita mula bingung dan sukar untuk memberi penjelasan. Dalam keadaan lain, pernahkah para pelajar hadapi situasi di mana anda belajar dan melakukan ulang kaji dan menduduki ujian, dan suatu ketika anda diminta mengulangi semula dan anda menghadapi masalah untuk menjelaskannya? Ini sesuai dengan apa yang disebut sebagai illusion of competence, di mana suatu kondisi kita merasa sudah mengetahui sesuatu hal yang sebenarnya kita belum kuasai. Hal ini biasa terjadi dalam hidup kita, kerana tidak semua informasi yang kita belajar atau terima tersimpan aman dalam otak kita macam komputer. Sebagai contoh para pelajar sekalian, kita mudah ingat gosip-gosip tentang artis dan hiburan kerana ia kerap melalui proses aktif dalam otak kita. Sebagai contoh, kita kerap mendapat sopan maklumat yang diperolehi melalui Google, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan media lain, dan akhirnya maklumat tersebut kekal dalam long-term memory kita. Berbeza dengan pelajaran di sekolah yang mungkin kita hanya mendengar huraiannya sekali saja oleh guru dalam masa setahun. Lebih lagi ketika wabak COVID ni. Jadi adalah mustahil untuk kita ingat seperti kita mengingat cerita-cerita gosip tadi. Sebenarnya para pelajar sekalian, ada banyak cara belajar, cara aktif yang efektif yang boleh diamalkan atau digunakan oleh pelajar. Dan pada kali ini, saya akan kongsikan pada pelajar semua tentang belajar dengan efektif cara Richard P. Feynman, yang mana beliau merupakan seorang ahli sains fizik yang pernah mendapat hadiah Nobel. Menurut Feynman, cara terbaik untuk mempelajari sesuatu ialah dengan cuba untuk mengajar orang lain. Sebagai contoh, di sekolah ialah anda mengajar rakan-rakan anda dalam grup studi atau pelbagai kaedah lain. Kenapa demikian? Menurut Feynman, dengan mengajar orang lain, kita akan ada usaha untuk faham terlebih dahulu sebelum kita mengajar orang lain. Terdapat beberapa langkah menurut teknik ini, iaitu yang pertama, tentukan apa yang anda hendak fahami atau tentukan topik. Yang kedua, tulis semula guna ayat yang anda mudah faham. Anda bayangkan, anda menulis untuk menerangkan kepada rakan anda. Yang ketiga, periksa hasil penjelasan anda sekiranya ada maklumat penting yang tertinggal. Yang keempat, revisi ataupun ulang kaji tentang topik yang anda pilih tadi. Yang kelima, menurut Feynman, jelaskan pada orang lain atau rakan anda sama ada melalui grup studi, melalui Google Meet, video call dan pelbagai kaedah lain. Para pelajar sekalian, teknik Feynman ini merupakan cara belajar yang aktif dan efektif jika anda mampu amalkan. Bak kata pepatah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Sekian saja, hingga bertemu lagi di lain sesi. Assalamualaikum. Bye.